Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan peranan industri dalam PTV membekalkan tenaga kerja untuk meningkatkan kualiti modal insan manusia. Okey, pengenalan dia, tenaga kerja dapat meningkatkan kualiti modal insan menjadi tunjang kepada penghasilan pekerja yang mahir. Seterusnya, dalam hal ini, kolej vokasional memainkan peranan yang penting dalam melahirkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi. Seterusnya, kursus yang ditawarkan di kolej vokasional ialah kursus-kursus yang terkandung dalam sijil kemahiran Malaysia iaitu SKM. Poin seterusnya, penubuhan kolej vokasional adalah salah satu matlamat kerajaan dalam melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi. Selain itu, sistem pengajaran dan pembelajaran di institusi tersebut yang mengkhususkan kepada kemahiran mampu menghasilkan tenaga kerja yang mampu meningkatkan modal insan. Walau bagaimanapun terdapat isu dan cabaran oleh institusi tersebut yang menjadi kekangan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkualiti. Okey, seterusnya kita membuat analisis SWOT. Kekuatan, dari segi kekuatan, transformasi telah berlaku dalam kurikulum kolej vokasional. Sebagai contoh, melaksanakan kurikulum pendidikan asas vokasional. Seterusnya, sistem pembelajaran yang menjurus kepada kursus-kursus yang melibatkan kemahiran seperti mekanikal, perniagaan dan lain-lain. Dalam sistem kekuatan juga wujud kerjasama di antara pihak industri dan kolej vokasional dalam isu latihan industri untuk graduan. Poin terakhir, gaya pembelajaran di KV lebih kepada pembelajaran kendiri, membolehkan sikap, nilai, sifat dan kemahiran dapat disesuaikan dengan persekitaran pelajar. Sebagai contoh, pembelajaran secara kendiri dapat meningkatkan kebolehgajian dan menjadi daya tarikan dalam pasaran kerja. Okey, poin seterusnya, kelemahan. Poin pertama, keberkesanan kolej vokasional dalam melahirkan pelajar yang benar-benar mempunyai kebolehgajian yang mantap dan bersedia untuk bersaing. Sebagai contoh, KV perlu mengkaji kursus-kursus yang ditawarkan supaya graduan dapat bersaing dengan pasaran buruh dengan pelbagai kemahiran. Poin kedua, tenaga kerja yang mengajar di dalam bidang kemahiran kurang berpengalaman dan bertauliah. Poin ketiga, jaringan kerjasama antara industri dan KV pada tahap sederhana. Dan akhir sekali, pelaksanaan kurikulum pendidikan di kolej vokasional kurang kreatif dan berinovasi. Sebagai contoh, tawaran kursus-kursus di kolej vokasional kurang sesuai dengan kehendak pasaran pada masa kini. Kita pergi ke slide seterusnya, peluang. Kebolehgajian indikator yang utama kepada kebolehpasaran pelajar dan graduan. Sebagai contoh, sikap dan kemahiran yang ada dalam diri seseorang graduan menjadi tarikan kepada kebolehpasaran mereka. Poin kedua, graduan dalam bidang teknik dan vokasional mempunyai peluang yang cerah untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang kemahiran. Poin ketiga, pelajar mempunyai peluang untuk menimba pengalaman kerja melalui latihan industri atau on-job training. Poin keempat, menggalakkan kebolehsuaian dan lebih berkompetensi terhadap permintaan dunia pekerjaan. Poin terakhir, sokongan peruntukan kewangan daripada pihak kerajaan. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM5.9 bilion untuk memperkasakan TVET. Kita pergi ke slide seterusnya, ancaman. Poin pertama, pasaran buruh yang sentiasa berubah, globalisasi dan perubahan yang pesat dalam teknologi maklumat yang berlaku dapat dijangka
berlaku tidak dapat dijangka. Sebagai contoh, keadaan ekonomi yang sentiasa berubah dan tidak stabil menyebabkan permintaan terhadap graduan yang mempunyai pelbagai kemahiran sentiasa berubah. Poin kedua, pemilihan kemasukan pelajar ke kolej vokasional adalah disebabkan oleh hangat-hangat teh ayam sahaja dan bukannya disebabkan oleh minat yang mendalam terhadap bidang kemahiran. Poin ketiga, wujud situasi pelajar yang menjalankan latihan industri digunakan untuk melakukan kerja-kerja yang tidak berkaitan dengan kursus yang diambil di kolej vokasional. Poin keempat, kekurangan sokongan daripada pihak kolej vokasional mengakibatkan isu-isu kompetensi dipandang ringan. Poin seterusnya, perubahan dalam permintaan pelanggan yang mana pihak industri mempunyai jangkaan dan harapan yang tinggi terhadap kebolehan graduan. Poin terakhir, pandangan serong masyarakat dan ibu bapa terhadap aliran vokasional. Sebagai contoh, ibu bapa dan masyarakat beranggapan bahawa bidang vokasional merupakan pilihan terakhir bagi anak mereka. Mereka beranggapan bahawa bidang ini tidak menjamin masa depan anak-anak mereka. Slide seterusnya adalah kesimpulan. Kewujudan kolej vokasional merupakan salah satu langkah bijak oleh pihak kerajaan dalam membekalkan tenaga kerja dalam usaha negara Malaysia untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Semua pihak seperti pihak kerajaan, swasta, industri dan kolej vokasional perlu cekap untuk membendung cabaran yang wujud dalam institusi ini agar matlamat pendidikan yang sebenar dapat dicapai. Poin terakhir, sekiranya isu yang wujud ini dapat diselesaikan dengan cepat dan pantas, maka kolej vokasional mampu melahirkan tenaga kerja yang mahir dan mampu bersaing dengan pasaran kerja yang kian mencabar dengan ilmu dan kemahiran yang diperolehi semasa mengikuti kursus kemahiran di kolej vokasional. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.